Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan melakukan sebuah persembahan individu bagi subjek ELMK 3083 iaitu pengenalan kepada konsep moral. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi tanpa dipinta iaitu Izzat Muhammad bin Zulkifli daripada kelas ELMK 2. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang dua perkara. Yang pertama adalah pengenalan kepada aliran-aliran pemikiran moral, dan yang kedua adalah hubung kait antara aliran-aliran pemikiran moral dalam konteks pendidikan di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, setiap individu menggunakan aliran pemikiran moral yang berbeza dalam pengamalan kehidupan dan situasi yang dihadapi. Aliran pemikiran moral yang diamalkan mempunyai perbezaan yang tersendiri dalam setiap kalangan individu kerana keputusan dan amalan bagi setiap individu tersebut adalah berasaskan kepada pengalaman mereka, dan antara aliran pemikiran moral yang diamalkan atau digunakan pakai dalam kehidupan seharian ialah yang pertama naturalisme, yang kedua emotivisme, yang ketiga rasionalisme, dan yang terakhir adalah intuisionisme. Okey, kita teruskan segmen kita pada hari ini kepada hubung kait antara aliran-aliran pemikiran moral yang telah dinyatakan tadi dalam konteks pendidikan di Malaysia. Yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme ni merupakan aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu itu berada dalam keadaan dia yang sebenar. Seterusnya, kecenderungan individu untuk menerima apa sahaja keadaan dikatakan adalah seseorang individu yang berfikiran naturalis. Seseorang yang berfikiran naturalis ni, dia akan menerima apa sahaja, tak ada yang telah ditentukan ke atas dia. Mereka kebiasaannya lebih merendah diri, sukar untuk melakukan perancangan, tidak mahu melontarkan pendapat sendiri, tidak membantah dan juga lebih suka untuk bergerak secara berkeseorangan. Okey, mesti ramai yang tertanya kan, apa hubung kait naturalisme ni dengan konteks pendidikan di Malaysia? Sebenarnya aliran ni dia telah memberikan kesan yang boleh dikatakan agak negatif terhadap warga pendidikan, terutamanya kepada para pelajar dan murid. Ianya boleh dilihat dari aspek yang pertama adalah kurangnya keyakinan, dan di mana pelajar ataupun murid tidak mempunyai keyakinan diri untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP kerana merasa rendah diri dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya adalah kurangnya motivasi. Pelajar ataupun murid tu tidak bermotivasi tinggi untuk berusaha mencapai matlamat dalam pendidikan, yang di mana hal ini menyebabkan kecemerlangan akademik mereka akan terjejas. Yang terakhir adalah tiadanya sifat pemimpin. Pelajar ataupun murid tersebut tidak mempunyai semangat untuk memimpin sesebuah organisasi dan juga tidak ingin bertanggungjawab terhadap amanah yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini dikatakan kesan yang negatif disebabkan oleh sekiranya aliran naturalisme ni tidak diamalkan dengan cara yang betul, ia boleh mendatangkan kesan negatif terhadap para pelajar dan para pelajar terutamanya, yang di mana mereka akan sukar untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti di sekolah. Jadi dalam konteks pendidikan di Malaysia, aliran naturalisme ini saya berpendapat bahawa aliran ini tidak sesuai diamalkan. Namun ia tetap boleh diamalkan, tapi perlu diamalkan dengan kaedah yang betul. Okey, aliran yang seterusnya adalah emotivisme. Emotivisme ini berasal daripada perkataan emosi, seperti yang kita ketahui lah dan kita dengar pada hari-hari, di mana emosi ini merujuk kepada kebangkitan perasaan seseorang, yang di mana seseorang individu yang berfikiran emotivis ni, dia akan menunjukkan sikap dia berdasarkan emosi dan perasaan semata-mata, sama ada dari segi kata-kata mereka, wajah mereka maupun tingkah laku mereka. Antara ciri-ciri individu yang berfikiran emotivis adalah
Pertimbangan moral ni bagi mereka adalah sekadar subjektif semata-mata dan tidak perlu ditekankan sangat dalam kehidupan seharian. Yang kedua, tindakan, tingkah laku ataupun riak wajah serta kata-kata daripada mereka ni pada kebiasaannya akan turut mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, kebanyakan individu yang berfikiran emotivis ni dia akan bersifat agresif, pendiam, kuat cemburu dan juga sensitif. Macam yang saya jelaskan tadi, mereka mengutamakan emosi dan perasaan semata-mata berbanding dengan pemikiran mereka. Dan mereka juga ni lebih gemar untuk menarik perhatian supaya semua orang akan berpusat kepada diri mereka, dan perkara itu akan mendatangkan kepuasan. Dan yang terakhir, mereka akan mudah tersinggung dengan apa sahaja yang orang lain lakukan, yang di mana perkara tersebut dapat melukakan hati mereka ataupun tidak sesuai dengan harapan mereka. Perlu kita ketahui, aliran emotivisme ni juga telah memberikan kesan yang besar dalam konteks pendidikan di Malaysia, terutamanya kepada para pelajar dan murid, seperti aliran naturalisme tadi. Di mana contoh situasi yang berlaku dalam sektor pendidikan, terutamanya di sekolah pada hari ini, adalah pelajar ataupun murid sering memukul guru mereka kerana guru tersebut memarahi ataupun mengejek mereka di khalayak ramai, yang di mana pelajar tersebut tidak mementingkan kesan ataupun akibat daripada tindakan tu. Malah mereka hanya mementingkan perasaan dan rasa marah mereka sahaja. Bagi mereka, apabila mereka mengutarakan emosi mereka dengan tindakan, yang di mana tindakan tersebut boleh dikatakan agak kasar. Jadi perkara ni bagi saya tidak wajar dilakukan oleh para pelajar maupun guru tersebut sendiri. Situasi yang kedua adalah pelajar ataupun murid yang didapati memarahi rakan mereka kerana membuat bising ataupun mengganggu pelajaran semasa berada di dalam kelas. Pada pendapat saya, situasi ini boleh dikatakan agak wajar kerana semasa belajar, persekitaran yang kondusif ataupun situasinya perlulah sesuai dengan keadaan kelas tersebut, yang di mana jika ada pelajar yang membuat onar, maka perkara tersebut boleh mengganggu pelajar-pelajar lain yang ingin belajar dengan niat ikhlas. Dan yang situasi yang terakhir adalah guru. Guru juga ada juga setengah guru yang menggunakan pemikiran emotivis ni, yang di mana mereka memberikan hukuman yang berlebihan kepada para pelajar ataupun murid, yang di mana hukuman tersebut berlandaskan emosi mereka semata-mata. Dan kebanyakan situasi yang berlaku disebabkan oleh masalah peribadi guru itu sendiri dan tidak berkaitan sama sekali dengan pelajar ataupun murid yang dihukum tersebut. Dan pada hemat saya, situasi ini sangat tidak wajar dilakukan kerana guru perlulah bersifat adil dan juga bersifat profesional, yang di mana emosi dan pekerjaan perlulah diasingkan dan tidak dicampur adukkan. Okey, aliran yang ketiga adalah rasionalisme. Aliran ini berkaitan sedikit, mempunyai sedikit hubungan dengan emotivisme tadi, yang di mana rasionalisme ini merupakan aliran yang mengutamakan pengetahuan berdasarkan proses penaklukan dan pemikiran. Kata kunci dia adalah mengutamakan pemikiran, yang di mana sebelum buat apa-apa tindakan perlu berfikir terlebih dahulu. Itulah rasionalisme secara ringkasnya. Perkataan rasionalisme itu sendiri berasal daripada perkataan ratio dalam bahasa Inggeris yang membawa maksud reason ataupun sebab. Bagi golongan yang mengamalkan rasionalisme ini, pengetahuan itu diperoleh daripada konsep-konsep, prinsip-prinsip dan hukum-hukum
dan bukannya berdasarkan deria fizikal semata-mata. Aliran rasionalisme ini dilihat mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan teras utama sistem pendidikan di Malaysia, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan ataupun disebut sebagai FPK, yang di mana ia bermatlamat untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Maka pengamalan aliran ini dapat mewujudkan situasi yang positif dalam konteks pendidikan di negara kita. Sebagai contohnya, apabila tiba musim peperiksaan, maka pelajar ataupun murid akan berfikir secara rasional semasa menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam peperiksaan tersebut dengan menggunakan segala ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari semasa belajar di dalam kelas dengan sebaik yang mungkin untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Yang kedua, guru mengamalkan sikap yang rasional dengan bertanggungjawab menyelesaikan masalah disiplin pelajar ataupun murid dengan cara yang berhemah serta bertimbang rasa dan turut mengambil kira perspektif pelajar ataupun murid tersebut. Situasi yang telah dinyatakan tadi sangat penting sebenarnya, yang di mana walaupun ia dianggap remeh, namun kesan daripada tindakan tersebut boleh mendatangkan impak yang sangat besar kepada pihak-pihak yang terlibat, terutamanya para pelajar dan murid ataupun para guru. Yang di mana bagi pendapat saya, sikap rasional ini perlu kita amalkan pada setiap masa, yang di mana tindakan kita ni perlulah dilakukan dengan mengutamakan pemikiran terlebih dahulu. Kesan ataupun akibat daripada tindakan yang kita lakukan perlulah difikirkan, yang di mana hal ini boleh mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti pergaduhan ataupun salah faham. Jadi bagi saya, aliran rasionalisme ini merupakan salah satu aliran yang terpenting yang perlu diamalkan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Okey, kita akan lihat aliran pemikiran moral yang terakhir, iaitu intuisionisme. Perkataan intuisi ini berasal dari perkataan Latin iaitu intuior, yang bermakna saya memandang tepat kepada sesuatu. Menurut pandangan individu yang berfikiran intuisionis. Aish, bodoh. Intuisionisme. Okey, kita akan lihat aliran pemikiran moral yang terakhir, iaitu intuisionisme. Intuisi ini berasal daripada perkataan Latin iaitu intior, yang bermakna saya memandang tepat kepada sesuatu. Menurut pandangan individu yang menggunakan pemikiran intuisionis, pengetahuan ini boleh didapatkan melalui fahaman ataupun pengertian secara langsung, di mana aliran pemikiran ini merujuk kepada suatu proses untuk melihat dan juga memahami secara spontan pada waktu tersebut. Dan juga aliran ini ada kaitannya dengan gerak hati kita. Macam yang kita pernah dengar, intuisi ini lebih kepada gerak hati, yang di mana gerak hati itu akan berlaku secara spontan, tidak mengira waktu dan tempat. Dengan itu, tindakan seseorang individu tu yang berfikiran intuisionis ni, dia akan berlandaskan apa sahaja yang dia rasai di dalam hati mereka, dan biasanya berdasarkan pengalaman hidup. Yang di mana kita boleh mengambil contoh, sebelum ni kita melalui suatu tempat yang berlubang, contohnya
Pertama kali kita melalui tempat tersebut dengan keadaan diri kita yang tidak mengetahui di tempat tersebut ada lubang, jadi kemungkinan besar untuk kita terjatuh dalam lubang tersebut adalah tinggi. Namun pada kali kedua kita melalui jalan yang sama, gerak hati kita yang mempunyai pengalaman apabila melalui jalan tersebut pada kali pertama tadi, dia secara spontan dia akan memberikan arahan atau secara tiba-tiba kepada kita punya pemikiran yang di mana jalan tersebut mempunyai lubang, dan jadinya kita dapat mengelakkan daripada terjatuh di tempat yang sama. Pada waktu yang sama, idea-idea juga kebanyakannya akan muncul secara tiba-tiba dan juga mendadak. Maka hal ini dapat menjadikan dan yang terakhir adalah individu yang menggunakan pemikiran intuisionis ini lebih cenderung untuk melihat sesuatu perkara yang tersirat berbanding perkara yang tersurat. Aliran ini sebenarnya sangat berpengaruh dalam konteks pendidikan di negara kita, yang di mana ia dapat memberikan kesan yang positif terhadap para pelajar dan juga murid. Antara situasi yang sering berlaku di sekolah pada masa kini adalah pelajar ataupun murid yang kebanyakannya akan mengikut gerak hati mereka dalam memilih rakan. Mereka tidak akan berkawan dengan sesiapa sahaja ataupun individu yang mereka rasakan dapat membawa pengaruh buruk kepada diri mereka. Yang kedua adalah pelajar dan murid akan menggunakan pemikiran intuisionis itu dengan cara melibatkan diri mereka ke dalam aktiviti yang memerlukan pendapat setiap individu ataupun pihak untuk dilontarkan. Sebagai contoh dia, forum, debat dan sebagainya. Dan situasi terakhir yang sering berlaku bagi dalam kalangan atlet-atlet sukan di sekolah, iaitu pelajar ataupun murid tersebut menggunakan pemikiran intuisionis di dalam aktiviti sukan yang memerlukan mereka untuk merancang strategi dan juga secara mendadak ataupun kita boleh katakan on the spot, serta mengagak tindakan pihak lawan mereka. Sebagai contoh dia, bola sepak yang terkenal, di mana pemain bola sepak ni perlu memikirkan strategi bukan sahaja di luar padang, tetapi di dalam padang tersebut sangat perlu dilakukan, yang di mana situasi dalam padang bola sepak tu dia boleh berubah dan tidak akan kekal sama pada setiap masa. Maka hal-hal sedemikian mampu merangsang cara berfikir mereka ke tahap yang lebih tinggi ataupun dimensi yang lebih luas, yang di mana mereka perlu menggerah otak mereka untuk bekerja secara mendadak bagi mendapatkan idea-idea yang lebih baik dan lebih sistematik. Okey, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Yang buruk itu datang daripada diri saya, yang baik itu datang daripada Tuhan Yang Maha Esa. Secara tuntasnya, jelaslah bahawa aliran-aliran pemikiran moral yang terdapat dan telah saya jelaskan tadi mempunyai hubung kait dan peranan mereka yang tersendiri dalam kehidupan seharian dan bahkan juga dalam konteks pendidikan di negara kita Malaysia, yang di mana aliran-aliran pemikiran berkenaan perlulah diamalkan ataupun diintegrasikan dengan kaedah yang betul dan sesuai pada tempatnya bagi memastikan kualiti pendidikan ataupun tahap kecemerlangan akademik dapat diperoleh dengan kadar yang optimum, bagi memastikan sektor pendidikan di negara kita dapat berkembang dengan lebih maju setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Itu sahaja pada hari ini. Sekian.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.